Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung janjang aritmetik kita dekat nombor 14. Jadi kalau kita tengok nombor 14, soalan dia minta apa? Carikan hasil tambah untuk semua gandaan 6. Semua gandaan 6 kan, antara 10 hingga 400. Hingga 10 400. Jadi semua gandaan 6 kan. Jadi apa kita nak buat? Langkah pertama, kejap saya ambil kalkulator saya kejap. Okey. Kalkulator. Pakai ni besar sikit. Okey. Bila kita dapat macam ni, langkah pertama apa kamu kena buat? Kamu kena buat janjang. Buat janjang dulu tau. Buat janjang. Macam mana nak buat janjang? Kita buat simple je buat janjang. Kita tengok semua gandaan 6 maksudnya daripada 10 kan, gandaan yang pertama sekali kita tahu sebab saya sedang nombor kecil. Jadi janjang kita akan mula dengan 12. Sebab gandaan yang pertama antara 10 dengan 400 adalah 12. Okey, tapi bila 400 yang tak akhir tu kita tak tahu sebenarnya. Kan? Yang tak akhir tu kita ambil kalkulator kita, kamu hanya perlu ambil 400 kemudian kamu bahagi saja dengan 6. Okey, kamu dapat 66 tu nampak. Kan? Kita dapat 66 tu. 66 tu kamu kena ambil darab 6 balik. Dapatlah siapakah dia yang tak akhir. Okey, ambil 66 tu, ya kan? 66 darab dengan 6 balik, kita akan dapat 396. Itu adalah gandaan 6 yang terakhir. Apa-apa gandaan pun macam itulah cerita dia. 396. Jadi yang ini tadi kita buat sifir 6, 12, 18, dot sudah. Cukup. Ini janjang kita. Inilah soalan yang kita faham sebenarnya. Baru kita boleh buat. Dia nak hasil tambah semua gandaan 6. Bila nak hasil tambah, kita kena cari N dulu. Nombor 2. Kan? Cari N. Macam mana nak cari N? Kita guna Tn. Ni, this is, yang ini Tn. Okay? Ni bila ada Tn, yang ini adalah apa? A. D kita berapa? D kita sifir 6 lah. 6. Sekarang kita dah cari N. Apa formula N kita? Tn. Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D, terus buat kat situ, 396 sama dengan A kita 12 campur N tolak 1 D kita kat situ 6. Okey, kalau nak pakai kalkulator pun tak ada masalah, boleh ya, pakai kalkulator terus. Kalkulator kita buat equation tu 396 kan, calculate tu 1 12 campur dengan yang ini kita pakai alpha X minus 1. Okey, tutup. Kemudian kita punya D kita 6. Kemudian shift calculate. Kita akan dapat terus X sama dengan 65. Ini kalkulator saya lah. Kalkulator kamu kena 2 kali lah. Shift calculate kalau warna hitam. Kalau warna putih tu shift calculate sekali je sama dengan. Okey. Dapat terus X 65 maksudnya N kita 65 tadi. Dan N sama dengan 65. Kalau nak buat jalan kerja panjang sikit pun tak apa, cari N. Tak ada masalah. Asalkan dapat N sudah. Dah dapat N, hasil tambah semua maksudnya baru kita buat S65. Kat sini sama dengan formula mana kita pakai? Sn. Sebab kita ada Tn, kita akan formula yang N per 2 A tambah L. Kita akan pakai yang ni. Jadi N kita sekarang ni 65 per 2. Okey. Kemudian A kita 12 campur dengan L kita 396. Maka dapatlah jawapan dia. Kan? Ambil kalkulator. Okey. 65 per 2. 12 campur dengan 396. Dapat jawapan dia 13260. Kan? Okey. Selesai. Boleh faham Dia tak kisah. Soalan dia tanyalah apa benda pun. Hasil tambah semua gandaan, pasal gandaan ni semua macam tu. Bila nampak gandaan, langkah pertama kamu kena buat dulu ni. Buat apa? Buat janjang. Buat janjang. Okey.
Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Ada isyarat Okey. Tengok soalan sebelah dia. Nombor 15. Cik. Nombor 15. Jom. Padam dulu Okey. Nombor 15 soalan kita kat sini. Dalam janjang aritmetik. Memang kita tengah belajar janjang aritmetik. Cuma dalam exam dia kena bagi tahulah sebab dalam soalan tu kalau dia bagi tahu maksudnya soalan dia senang lah. Kan? Hasil tambah 5 sebutan pertama ialah 25. Apa benda tu? S5 sama dengan 25. Dan hasil tambah bagi 4 sebutan berikutnya. Yang ini yang kacau. Kamu kena ingat 4 sebutan berikutnya ialah kalau S5 25, berikutnya adalah S6 campur S7 campur S8 campur S9. Ini kita panggil dia 4 sebutan berikutnya ialah sama dengan 92. Macam tu. Kan? Cuma benda ni bolehlah kita ringkaskan, tapi kita baca soalan habis dulu. Cari sebutan pertama dan beza sepunya. Soalan suruh cari A dan juga D. Okey, langkah pertama, yang ini boleh diringkaskan. Okey, macam mana nak ringkaskan dia? Cuba kamu tengok. Dia, kita ambil simple lah, pemudahkan cerita. Kalau sampai 9 ni, 5 ni sampai 5 sampai 9, 6, 7, 8, 9 ni 4 sebutan sepatutnya. Kalau kita tengok secara ringkas, semua ada 9, kosong pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Yang saya nak adalah 6, 7, 8, 9. Okey. Yang ini saya tak nak. Tapi apa nak buat? Bila kita buat kat sini semua, ini semua. Yang ini kita panggil dia adalah S9. Semua nampak S9 tolak S5. Tak payahlah tulis S6, 7, 8, 9. Benda ni kita ringkaskan jadi S9 maksudnya semua tolak S5. Sama juga dengan 6, 7, 8, 9. Sama. Benda ni juga akan jadi sama dengan 92. Benda yang sama. Okey. Cuma kat sini kelebihannya apa? Kita ada S5. Kita boleh ganti kat sini. Jadi kita akan dapat kat situ S9 tolak 25 sama dengan 92. Maka S9 sama dengan 92 campur dengan 25 kat situ kita akan dapat 117. Okey. 117 ni adalah apa? S9. Macam tu. Bila dapat S9 dengan S5 baru boleh kita senang buat. Kalau kita dapat banyak-banyak macam ni macam mana nak buat? Susah. Kita kena dapat single macam ni baru kita boleh buat. Jadi macam mana nak buat? Bila kita ada dua. S9 ada, S5 ada sama dengan 25. Jadi kita boleh buat apa? Persamaan serentak. Jadi kita kena pecahkan formula. Apakah S9? Jom kita tengok formula dulu. Perhatikan formula dekat Sn. N per 2. 2A campur N tolak 1D. Okey. Alah terkeluar pada view. Tak apa Okey. Jadi siapa S9? S9 saya ringkaskan contoh kat sini saya tulis. Kamu lain S9 tak payah tulis macam ni Ini saya ringkas je. S9 adalah 9 per 2. 2A campur 8D. Ini S9. Siapa S5? S5 pula boleh ditulis sebagai 5 per 2. 2A campur 4D. Sebab N tolak 1. Yang ni kita akan gunakan ni. Jadi persamaan kita, bila kita ringkaskan dia akan jadi apa? 9 per 2. 2A campur 8D sama dengan S9. 117. Jadi pecahan ni saya bawa ke sebelah. Dia akan jadi darab 2 bahagi 9. Jadi kita akan dapat 2A
campur 8D sama dengan berapa ni? 26. Nampak? Okey, biar macam ni. Boleh kecil, jangan kecil, biar je. Sebab apa? Kita ada satu lagi, S5. S5 kita pula adalah 59. Mana datang 59 ni? 5/2 kan? 5/2 2A campur dengan 4D sama dengan S5 kita 25. Saya bawa macam biasa sana. Jadi kita akan dapat 2A campur 4D sama dengan 10. Nampak? Yang ini persamaan kita yang pertama, ini persamaan kita yang kedua. Kat sini kalau kamu tengok, kalau kamu nak kecilkan boleh tapi tak payahlah. Kan kita buat persamaan serentak, kita pakai kalkulator je pun. Okey? Tapi kalau tak nak pakai kalkulator, kena kecilkanlah. Sekejap. Okey, jadi persamaan serentak kita kat sini adalah 2A campur 8D sama dengan 26 tolak 2A campur 4D sama dengan 10. Habis 4D sama dengan 16. D sama dengan 4. Dapat D, dapatlah A. Pilihlah mana-mana. Ambil je mana-mana kan. Ambil yang ni lah kecil sikit. 2A campur 4. D kita 4 sama dengan 10. Jadi 2A sama dengan 16. Bawa sebelah negatif 6. A sama dengan negatif 3. Panjang juga. Tapi sebab saya letak nota banyak kat situ. Kalau tidak, pendeklah cerita dia. Dalam exam buat ringkas-ringkas sudahlah. Okey. Nampak? Lepas tu janjang ni bahaya dia kat situ. Soalan dia pendek je. Jalan kerja dia, dia buka satu-satu. Dia buka satu-satu. Okey. Boleh ada soalan? Teruskan Teruskan cikgu. Boleh? Okey, kejap. 16. Okey. Dah. Yang ni kebat. Yang ni kamu kena hafal betul-betul ni kalau masuk exam. Memang seronok. Rasa macam kita saja boleh jawab dalam exam. Okey, nombor 16. Apa soalan nombor 16 kat sini? Nombor 16 kalau kamu tengok cerita dia pasal suatu janjang aritmetik mempunyai 20 sebutan. Oh, cantik. N dia sama dengan 20 sebutan. Hasil tambah sebutan-sebutan ganjil pula kan. Dia punya S odd. Saya ambil S odd sebutan ganjil ialah 320. Okey, kemudian hasil tambah sebutan-sebutan genap S even sama dengan 350. Wow. Okey. Carikan nilai sebutan pertama dan beza sepunya. Ini susah sikit lah. Cuma nak bagi faham kamu cerita dia macam ni lah. Okey. Langkah pertama, ini saya nak ajar kamu contoh. Bila jumpa benda macam ni dalam exam, kita akan cuba buat formula sendiri. Macam mana kita nak try untuk buat formula sendiri. Nampak? Dia bagi kat sini N dia 20. Masuk kat sini, nombor ganjil kita ada 10. Nombor genap kita pun ada 10. Nampak? Okay? Tapi saya nak tunjuk kamu macam mana saya bila dapat macam ni, kita nak cari idea dia, kita boleh buat dengan kaedah cuba-cuba. Hari ni kita panggil dia kaedah cuba-cuba atau cuba jaya dia panggil. Iaitu kita buat formula sendiri. Okay? Formula sendiri contoh kita tak ambil banyak. Contoh macam ni kita ambil satu janjang kita yang simple. Contoh saya ambil mula dengan nombor 3. Saya akan ambil CP2. Okay, CP2. Kalau CP2, 3 campur 2 akan jadi 5. 5 campur 2, 7. Oh, nombor ganjil semua. 7 campur 2, 9. 9 campur 2, 11. Ambil 6 salah. 11 campur 2, 13. Contoh. Ini satu janjang.
Nampak? Yang mana? Yang ini kita panggil kedudukan ganjil. Nampak? Kedudukan ganjil. Berapa kedudukan ganjil dia? Cuba kita campur. 3 campur 7, 10. 10 campur 11 adalah S odd dia akan jadi sama dengan 21. Nampak? Okey, genap macam mana pula? Ini. Jadi S even sama dengan kalau kita ambil 5 campur 9, 14. 14 campur dengan apa ni? 13, 27. Okey. Ini sama soalan ni. Cuma yang ini nombor dia besar. Kita tak tahu siapa dia. Yang ni kita letak nombor. Kita tahu siapa dia. Kita nak cuba relate kan berdasarkan formula yang kita reka sendiri. Benda ni kita boleh buat dalam exam. Okey. Sekarang ni kamu tengok kan. Apa saya buat? Bila saya tolak dia punya jumlah hasil tambah genap dengan ganjil, saya akan dapat hasil dia akan dapat 6. Nampak? Hasil dia kita akan dapat 6. Kemudian kamu tengok. Ada berapa genap yang saya ambil? Genap ada 3, ganjil pun ada 3. Maksudnya jumlah semua kita bahagi 2 akan dapat 3. Okey? Bila kita bahagikan dengan bilangan dia macam ni, 3, kita akan dapat sama dengan 2. Kat sini. Tak nampak. Siapakah 2 ni? 2 ni sebenarnya adalah D. Kita akan dapat D. Ini untuk genap ganjil lah. Jadi D ni apa kita buat? Kalau kita jumlah genap dengan ganjil, kalau kita tolak, baki dia kita bahagi dengan bilangan ganjil atau bilangan genap sahaja, kita akan dapat D. Ini formula ni kita buat. Kita cuba sendiri. Okey? Cuba kamu tengok. Kita try nombor lain. Kita try nombor lain. Kita tengok. Adakah betul? Kita try. Contoh saya tukar nombor ni. Kamu boleh try. Sebab saya nak bagi kamu formula ni supaya kamu ingat. Sebab formula ni saya tak ada nak buat formula dalam bentuk X ke Y algebra, tak boleh. Saya nak bagi kamu ingat macam mana kalau genap ganjil. Okey, contoh saya ambil nombor. Bagilah nombor apa pun. Kita ambil 2. Mula dengan 2. Kemudian kita campur 4. 2 campur 4. 6. 6 campur 4. 10. 10 campur 4. 14. 14 campur 4. 18. 18 campur 4. 22. Okey, cuba kamu tengok kedudukan ganjil dia 2, 10, 18. Bila kita campur, kita akan dapat 30. 30 Okey, sekarang kedudukan genap pula. 6, 14, 22. Yang ni saya akan campur, saya akan dapat kat situ adalah 20, 42. Nampak? Jadi berapa D kita? D kita adalah beza yang ini dapat 12 bahagi dengan bilangan genap dan ganjil. Dan genap. Contoh 3 lah. Jawapan D kita 4, nampak? Yang ni kita nak bagi kamu ingat formula ni. Macam mana jadi cerita dia. Baru kamu tengok macam mana nak buat. Dari sini soalan dia tu jadi senang. Jadi kat sini kalau kita tengok bilangan genap dengan ganjil, bila saya tolak, dia punya 350 tolak dengan 320, kita akan dapat sini berapa? 30. 30. Nampak? N semua 20. Kita bahagi 2 sebab genap ganjil. Bahagi dengan 10. Jadi kita akan dapat D kita dulu. D adalah 3. Ini hafal sistem ni. Ini teknik dia. Bila dapat D, boleh tak dapat A? Okey? Bolehlah dapat A. Bila dapat D, macam mana dapat A? Yang ni jam. Okey. D dah dapat A macam mana? Okey, A macam ni tengok. Ini formula untuk dapat D. A pula. Okey, bila dapat A, kita kena dapat formula utama dia. Contoh formula utama ni saya guna formula utama lah. Kalau N20 genap atau ganjil, bila kita campur, kita akan dapat SN. SN. SN maksudnya N kita apa? 20.
S20 kita adalah 670. Sebab kita campur semua, genap dan ganjil. Yang ini kita dah dapat D, kita pecahkan untuk dapat A. Okay. Jadi kat sini kita tengok macam mana cari A dia. Saya ambil kat sini S20, formula kita 20/2. 2A campur N kita 19, D kita 3 sama dengan 670. Okey. Ini 20 bahagi 2, 10. Potong bahagi sebelah, 10. Dapat 2A campur dengan 30, 57 sama dengan 67. Jadi 2A kita akan dapat 10A kita akan dapat 5. Itu jalan kerja dia. Okey. Cuma yang D tadi tu kena ingat teknik dia. Ini hanya berlaku untuk yang selang-seli ni. Yang selang-seli. Hasil tambah untuk genap dan ganjil. Boleh ingat tak? Dia ada formula yang panjang tu. Saya pening yang panjang tu. Dia kena bina formula sendiri panjang. Tu saya lagi suka pakai teknik. Ada soalan? Sebelum kita masuk sebelah nombor 17. Tak ada. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Kalau boleh tak apa. Nanti tak boleh kamu boleh tanya balik. Nombor 17. Dah ke? Dah cikgu dah. Boleh? Okey. Nombor 17 kat sini, soalan dia diberi suatu janjang aritmetik negatif 15, negatif 11, negatif 7, ... Nyatakan 3 sebutan berturutan di mana hasil tambahnya adalah 99. Okey, dia nak 3 sebutan berturutan yang mana hasil tambah sama dengan 99. Yang ini pun kebat juga. Nampak? Okey. Yang mana dia nak hasil tambah 3 sebutan berturutan. Yang ini pun teknik yang sama saya akan gunakan. Membina formula. Dia tak ada formula. Kita buat sendiri formula. Okey. Dia nak apa? Hasil tambah 3 sebutan berturutan. Okey. Macam mana nak buat 3 sebutan berturutan? Pertama, cerita dia, kita boleh buat formula. Ini saya tunjuk macam mana buat formula. Okey, Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Okey. Lepas Tn apa? Lepas Tn adalah Tn tambah 1. Apa jadi bila N tambah 1? A campur dengan N tolak 1 tambah 1. D. Nampak? Siapa lepas Tn tambah 1? Lepas Tn tambah 1, Tn tambah 2. Ini akan jadi A campur dengan N tolak 1 campur 2. D. Kenapa saya jarakkan? Sebab saya nak expand. Kat sini kita akan nampak, kita akan dapat A campur ND tolak D. Yang ini pula kita akan dapat A campur ND. Nombor ni, 1 tolak 1 habis. Yang ini pula kita akan dapat A campur ni N campur 1. Okay. ND campur ND. Campur D. Nampak? Ini jadi N tambah 1, expand jadi ND campur D. Okey. Ni 3 sebutan berturutan. Ini 3 sebutan berturutan. Kita tak pakai S. Jadi hasil tambah dia berapa? Kan? Kalau ni campur ni, kita ambil dia. Kan? Hasil tambah dia, kita tengok. A, 3A. Campur dengan ND, ND, 3ND. Nampak? Okey. D habis. Ini je tinggal. D tolak D habis. Ni je. Ini adalah formula untuk hasil tambah
3 sebutan berturutan dengan teknik buat sendiri formula. Okey. Yang ini kalau yang dah belajar dalam topik apa gabungan tu, banyak ni. Benda ni banyak pakai. Cuma dalam buku teks kamu tak banyak cerita sangatlah kan. Okey. Jadi macam mana dia kata 3 hasil tambah berturutan yang sama dengan 99. Yang ini kita buat. Siapa A kita ni? Siapa D kita? Dia dapat D, masuk dapat N. Okey. A kita negatif 15. Saya akan masukkan 3 kali negatif 15 campur dengan 3N. D kita berapa kat sini? 4. D kita 4. Sama dengan 99. Dapat N. Okey. Kalau buat secara manual akan dapat 12N sama dengan 99 campur dengan 45. Sini kita akan dapat 144. 12N, N dapat 12. Maksudnya apa? Yang mula-mula sekali 3 sebutan berturutan ni, yang pertama tu adalah T12 campur dengan T13 campur dengan T14. Siapakah 3 orang ni? Tak dapat, tak payah cari 3, cari seorang cukup lah, senang. Jadi T12 siapa? T12 kita adalah sama dengan A kita negatif 15 campur dengan 11 D kita 4. Jadi kita pakai kalkulator. 44 tolak 15. 29. Jadi kalau sini 29, sini dah senang lah sebab tambah 4. Tambah 4 kat sini 33, sini 37. Okey, kalau kamu campur 3 ni kamu akan dapat 99. Ini cara dia. Yang ini yang nak tunjuk. Yang ini yang penting dalam ni. Iaitu kita nak bina sendiri. Kita boleh buat bina sendiri formula hasil tambah berdasarkan formula sebutan saja. Boleh? Jarang-jarang soalan ni dalam exam. Ni kebat lah kira. Dah habis lah? Oh, dah masuk latihan lanjutan dah. Okey. Ada soalan ke setakat ni? Jarang cikgu jumpa soalan macam ni. Memang jarang lah. Sekali jumpa terkejut. Jarang jumpa. Sekali jumpa terkejut. Tapi kalau kamu ingat, dia seronok. Bukan semua orang boleh buat. Bukan semua orang boleh buat. Okey. Dah salin ke? Ni adik-adik kita ni. Boleh? Boleh Teruskan Boleh. Boleh Pernah jumpa soalan macam ni? Tak pernah. Kamu tak, kalau tak exam kita tak jumpa ni. Tapi soalan exam SPM saya rasa pernah ke macam ni kan? Tapi trial banyaklah, trial. Okey, soalan lanjutan latihan lanjutan. Lanjutan ni kebanyakannya dia melibatkan kebat, tapi boleh buatlah nombor 1 tengok. Satu dawai yang panjangnya 378 cm dibentuk menjadi segitiga sama seperti rajah di bawah. Panjang sisi segitiga bertambah sebanyak 3 cm secara berturutan. Diberi panjang sisi segitiga pertama ialah 2 cm. Segitiga yang ni tak lengkap. Soalan ni kamu tambah sikit. Dia dibentuk menjadi segitiga sama sisi.
sama sisi. Baru betul. Kan? Gambar dia buat segitiga sama sisi, dia tak bagi tahu. Dia kata sama apa? Sama kaki boleh. Sama. Okey. Jadi saya lukis kembali. Ni lebih kurang. Dia janjang tak payah banyak, 3 cukup dah. Dot. Kita bina janjang. Okey. Dia kata satu dawai panjangnya 378. Okey, panjang sisi segitiga bertambah sebanyak 3 cm secara berturutan. Segitiga pertama ialah 2. Jadi cerita soalan ni, cerita dia pasal apa? Cerita dia pasal dia punya perimeter. Bila perimeter, kita kena bina janjang pasal perimeter. Contoh yang pertama dia kata 2, 2, 2. Maksudnya apa? 6. Okey, yang kedua dia kata apa? Bertambah sebanyak 3 cm. Ini akan jadi 5, 5, 5, 15 jadi. Tambah lagi 3 akan jadi 8, 8, 8, 24. Maka jadilah janjang kita. Okey? Jadi apa janjang kita? A kita sama dengan 6 dan D kita sama dengan berapa ni? 9. Nampak? Kan? Okey? Dah dapat benda ni. Dia kata jumlah semua 378. Jadi kita kena buat apa? SN kita mesti kurang atau sama dengan 378. Okey? Dia tanya, hitung bilangan maksimum segitiga yang dapat dibentuk. Nampak? Kan? Ini kesemaan kita nak buat. Sebab apa? Kita ada 378. Boleh lebih ke? Tak boleh lebih. Kita boleh lebih kecil atau sama dengan je dengan 378. Pecahkan formula SN kita. SN adalah apa? N per 2. 2A campur dengan N tolak 1. D kita 9. Bila N luar N dalam ni kuadratik lah ni. 378. Oh sorry. Gitu. Okey. Sekarang saya nak mudahkan, saya akan kembangkan kurungan kat dalam ni. 2 ni saya akan pindah ke sebelah. Jadi N tinggal 12 campur 9N tolak 9 lebih kecil atau sama dengan 756. Betul ke? Cuba cek ni. Betul lah? Betul-betul. Betul kadang-kadang ni salah kat sini. Okey. Ini kita kembangkan 12 tolak 9. Kita akan dapat 3. Jadi saya akan buat 9N kuasa 2 campur 3N tolak 756 lebih kecil atau sama dengan 0. Sini kita dah masuk topik quadratic function. Okey. Jadi macam mana nak buat ni? Yang ini graf kita senyum. Okey. Berapa faktoran kita? Faktor kalkulator. 9 3 negatif 756. Sembilan. Okey. Jadi kita lorek kat mana bawah? Okey. Jadi kita punya N adalah berada di antara negatif 9.3 ni, maksudnya kita akan ambil masuk dalam, dia akan jadi negatif 9 sampai ke 9. Tapi sebab N kita, dia tak boleh negatif, jadi kita akan ambil kesamaan ujung ni kosong. Tapi ini tak penting pun, yang penting N berapa. Sebab kita dapat N kita lebih kecil atau sama dengan. Lebih kecil atau sama dengan, kita dapat 9, kita boleh jadikan dia 9
N9. Okey. Jadi kalau ditanya berapakah bilangan segitiga maksimum kita boleh buat? 9 segitiga. Boleh? Okey. Boleh, Cikgu, ya. kalau terus ambil 9 tu tak boleh ke? Boleh ambil 9 terus boleh, tak ada masalah. Kan? Cuma kat sini saya letak sebab ada ketersamaan. Takut kes dia, yang ini dia bagi dapat ngam-ngam tau. Dapat ngam-ngam. Kan? Kalau dia bagi lebih, dia jadi lain cerita dia. Kalau dia bagi lebih sikit je, dia bagi 380, lain cerita dia. Sebab tu kena buat ketersamaan. Ini dia bagi 378, mungkin dia dah kira siap dapat ngam-ngam. Kebetulan dapat ngam-ngam. Kalau let's say 9.5, kena letak berapa? Contoh tapi kita ambil macam ni. Kita ambil, cuba kamu tukar ni jadi 380. Sikit je kita tukar. Kan? 380. Jawapan sama nanti kita tengok. Okey. Bila 380, yang ini kita akan dapat 760. Okey, ini kita buat sendiri soalan. Okey, cuba tekan kalkulator. Apa jadi bila 760? 9.02 dengan negatif 9. Okey, yang ni negatif 9 lah, ngam-ngam. Negatif 9.357. Negatif 9.4 dengan 9.02. 02. Okey. Bila jadi macam ni, apa kita buat? Dia berada di antara, sama macam tadi lah. Berada di antara negatif tak boleh, paling sikit kosong. Negatif start yang kosong. Sini pula N kita 9.02. Bila 9.02 apa kita buat? Kita buat garis nombor. Bila kita buat garis nombor kat sini, maksudnya N kita tu, kita letak kat sini adalah 9.02. Nampak? Yang ini 10, yang ini 9. Bila dia nak lebih kecil, jawapan kita kena ambil 9. Macam tu. Ini dia kalau sebab segitiga tak boleh separuh-separuh kan, cikgu? Ini kita ambil dekat nombor ni, nombor. Sebab N mesti integer. N mesti integer. Sebab tu kena buat ketersamaan jugalah. Tapi soalan ni sebab dia bagi ngam-ngam. Kalau dia bagi ada point ni kena buatlah benda ni. Ini benda ni semua kena buat. Kalau kita dapat, bila kita faktor, kita dapat point. Kan? Kalau macam ni kebetulan lah. Contoh kamu buat sama dengan semua. Tiba-tiba kamu dapat terus dapat 9. Okey, tak ada masalah. Jawapan dia tetap dikira betul. Boleh? Boleh. Boleh Okey. Tengok soalan nombor 2. Okey. Cari jumlah semua integer antara 100 dan 200 yang merupakan gandaan 2. Tetapi bukan gandaan 3. Allah, ini. Canggih soalan ni. Gandaan 2 tapi bukan gandaan 3. Antara 100 dan 200. Macam uji IQ tu. Kan? Okey. 100 hingga 200. Okey. Macam mana nak buat? Kita kena cari, kalau kamu tengok gandaan 2 lagi banyak daripada gandaan 3. Nampak? Gandaan 2 maksudnya mula dengan apa? Memang mula dengan 100 lah. Kan? Mula dengan 100 sebab dia antara 100 dengan 200, maksudnya A kita adalah 100, D kita adalah 2. Ini untuk gandaan 2. Okey? Berapa bilangan dia? Jumlah semua integer di antara 100. Kan? Merupakan gandaan 2. Jadi kat sini kalau kita ambil kat sini dapat apa? Berapa kita punya gandaan ni? TN kita kan? TN kita 200 sama dengan A kita 100 campur dengan N tolak 1, D kita 2. Okey, sini kita akan dapat bawa sebelah 100 tinggal ini N tolak 1
2. Ini kita bawa 2, 50. N tolak 1, jadi N adalah 51. Jadi ada apa? 51 untuk gandaan 2. Okey, tapi dia kata bukan gandaan 3. Kita kena cari gandaan 3 pula. Kalau gandaan 3 mula dengan siapa? Macam tadi cerita dia. Kita cari CP. Jadi kita pergi tengok 100 dulu. 100 saya ambil 100 kali bahagi 3. 33. Okey, kali ni jangan ambil 33 sebab kalau dapat 33 dia akan jadi bawah 100. Kita kena ambil lebih sebab kita nak depan pada 100. Jadi kita akan ambil 34 kali 3. Itu adalah gandaan 3 yang pertama. Kan? Jadi A kita untuk gandaan 3 adalah 102 dan D kita adalah 3. Okey, siapa kita punya last pula? Last kita 200 bahagi 3. 66. Jadi kena ambil 66. Jangan ambil lebih. Kena ambil belakang dia. Jadi 66 kali 3 kita akan dapat 198. Macam tu. Jadi sekarang kita ambil cerita dia. Okey. Sekarang bilangan gandaan 3 tapi bukan gandaan merupakan gandaan 2 tapi bukan gandaan 3. Oh, bukan ah. Oh, lain. Susah juga cerita ni. Okey, dapat. Macam ni Jadi kita akan tengok kat sini. Kita akan buat dulu gandaan 3. Saya akan ambil 198 sama dengan A kita adalah 102 campur dengan N tolak 1. D kita 3 kat situ sama dengan 198 tolak 102. 96. Okey, N tolak 1, 3. Kita akan dapat kat sini 32. N tolak 1, jadi kita akan dapat 32, 33. Okey, cuma masalah kita kat sini kan? Ini 33 ni adalah jumlah gandaan 3. Jumlah gandaan 3, nampak? Kan? Jumlah gandaan 3 dia ada nombor ganjil. Bila nombor ganjil, dia bukan CP2. Soalan dia nak yang merupakan gandaan 2 tetapi bukan gandaan 3. Apa maksud dia sebenarnya? Secara umum dia kata dia nak CP3 yang ganjil sahaja. Dia nak CP3 ganjil. Silap. Dia nak gandaan 2 tapi bukan gandaan 3. Macam mana saya bagi tahu? Gandaan 2 tu nombor genap tau. Jadi nombor genap antara 100 dengan 200. Dia nak semua nombor genap. Yang mana nombor genap tu bukan CP3. Okey. Yang saya dapat 33 CP3. CP3 ni termasuk genap ganjil. Kan? Jadi bila kamu tengok CP3, dia ada special case CP3 ni. CP3 3, 6, 9, 12, 15, 18. Cuba kamu tengok sifat CP3. Sifat CP3 ni dia start dengan ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap berselang-seli nombor dia. Nampak? Dan berselang-seli. Yang kita nak buang pada 51, kita nak buang adalah yang mana yang genap. Ada berapa genap kat sini? Dalam 33 ni ada berapa genap? Okey. Jadi kalau kamu tengok cerita dia kat sini, kalau dia start dengan genap, dia habis genap. Tengok ni Dia start dengan genap dan dia habis dekat genap. Jadi genap akan lebih. Jadi 33 ni kalau kita bahagi 2, kita akan dapat bilangan CP3 yang genap. Berapa 33 bahagi 2? 16.5. Jadi ada 17 CP3 nombor genap.
Yang ni nak faham ni. Ni susah sikit nak faham ni. Boleh faham setakat ni? Ni nak tolak ni. Tengah hadam cikgu, tengah hadam. Tengah hadam. Dia susah kan nak faham, nak cerita ayat je. Soalan tu dia nak apa? Gandaan 2 bukan CP3. Itu yang problem. Dia macam faham tapi susah sikit nak hadam cikgu. Sikit hadam. Okey. Kalau nombor sikit boleh kita senarai. Nombor banyak jenuh senarai ni. Kan? Boleh? Nak boleh kita buat contoh. Jadi jawapan kita dia nak apa? Jumlah semua integer antara 1. Jadi jawapan kita akan dapat 51 tolak 17. Kan? Tu jawapan kita akan dapat 51 tolak 17. Dapat 34. Okey? Saya ubah soalan sikit. Bagi kamu faham. Nak bagi kamu faham, kita ubah soalan. Okey, 10 sampai 100 sampai 200 ni besar nombor ni. 100 sampai 200 ni besar nombor dia. Kita buang kosong belakang. Kita ambil macam tu. Cukup. Okey, cuma kita apa jadi? Kita tukar semua. Okey? Kat sini kita akan jadi sini semua habis kosong. Saya akan buang. Sini akan dapat 6 je. Okey, tengok 6. Okey, yang ni pun sama juga. Cuma yang ini dia tak jadilah 1 kosong, buang kosong dia 12. CP3 yang pertama adalah 12. CP3 yang terakhir adalah 18. Ini kita masuk sama. Boleh je congak tapi saya nak tunjuk. 18 12. Okey. 18 bahagi 3 18 tolak 12 6. 6 bahagi 3 2. 2 campur 1 3. Okey. Jadi kenapa bila 3 apa saya buat tadi? Nombor CP3 kita ada 3. Bila ada 3, saya akan buat 3 bahagi 2 kemudian 1.5. 1.5 maksudnya kita bundar kita akan jadi ada 2 nombor genap kat situ. CP3 tu ada 2 nombor genap. Sebab tu jawapan kita kat sini 6 tolak 2 dapat 4. Okey, siapa 4 ni? 4 ni adalah gandaan 2 nombor genap tau. Nombor genap tapi dia bukan gandaan 3. Jom kita try tengok betul tak? Tengok 10 12 14 16 18 20. Nampak? Yang saya buat mula-mula ni benda ni lah ada 6 semua. Nampak? Dapat semua 6. Yang kita buat mula-mula ni dapat 3 adalah CP3. Siapa CP3? CP3 adalah 12 15 18 12 15 18. 3 ni je. Okey, tak nampak. Nampak. Okey. Jadi apa dia bagi tahu? Daripada ni saya kena ambil yang nombor genap saja. Lepas tu saya bahagi 2 tadi. Saya dapat 2. Jadi bilangan ni 1 2 3 4 5 6 tolak dengan 2. 2 tu yang ni lah. Dapat balance kita, dapat jawapan kita 4. Benda tu sama walaupun bilangan dia banyak tadi. Nampak? Dia jadi macam ni. Bila kita kecilkan nombor, kita akan nampak bentuk dia. Bila nombor besar, saya tak bagi 1000 ke 2000, besar nombor dia jadi. Tapi kaedah dia tetap
sama. Apa pun nombor pun kita buat. Cari semua integer antara 10 dan 200. Merupakan gandaan 2 tetapi bukan gandaan 3. Boleh? Tak, dia tengah-tengah cikgu. Ada faham ada tak faham. Kena tengok recording lah ni. Kita tengok balik betul. Sebab betul kebat ni dia, sebab tu kita kena fikir lain sikit. Dia tak pakai formula biasa. Ada orang formula. Tapi kena ada fikir sikit. Itu soalan kebat. Okay? Hebat soalan cikgu ni. Tapi Jarang kalau jumpa soalan macam ni. kalau tukar dengan bukan gandaan 5, apa cerita dia? Kalau tukar dengan bukan gandaan 5, sama tak kes dia? Sama je, betul tak? Sama je. Nampak? Cara buat dia sama je, tak kisah. Letaklah apa benda pun gandaan. Cuma kalau gandaan yang ada geng, tu kacau sikit lah. Tapi sama kat cerita dia. Contoh gandaan, semua gandaan 4 yang bukan gandaan 8. Macam mana cerita dia? Kan? Yang tu senang, selang-seli je lah dia. Bahagi 2 je cerita. Cuma kena faham nombor tu lah. Sebab tu dalam janjang ni kadang-kadang kita perlu bina sesuatu. Bina yang ni kita buat soalan ni. Untuk bila kena takkan pakai formula je, bukan formula saja. Kita kena fikirkan sesuatu kaedah tertentu. Iaitu kita bagi kat sini membina janjang. Membina formula. Kaedah ni. Okay, ni baru kebat. Tadi tak kebat tau. Yang ni kebat. Tadi tak kebat. Aduh, buku ni. Buku ni, yang ini nombor 3 ni baru dia iktiraf kebat tau. 2 soalan tadi, kamu dah pendengar tengok. Dia tak iktiraf kebat dia. Okay, kita tengok. 2 biji bola dilancarkan serentak ke arah satu sama lain daripada hujung-hujung bertentangan. Ambil kau soalan. Gini cerita dia. Dilancarkan, okey, 2 biji bola. Sebatang tiub lurus sepanjang 10 meter. Oh, tiub. Ini. 10 meter, 10 meter. Ini bola masuk. Ini bola masuk ke arah sini. Okey. Bola pertama bergerak sejauh 51 cm dalam saat pertama. 49 dalam saat kedua. 47 cm dalam saat ketiga. Dan seterusnya. Dia buat hal. Dia buat hal. 51, 49, 47. Janjang pergerakan dia. Tapi unit dia cm ni meter. Hati-hati. Cm. Bola kedua bergerak sejauh 25 pada saat pertama. 25. Kemudian 24. Oh, makin lama makin slow lah bola betul. 23. 25, 24, 23. Hitungkan masa kedua-dua bola itu bertemu. Oh, dia punya cerita. Asyik ni. Macam mana? Apa idea kita? Okey. Bila kamu tengok soalan ni, kamu akan nampak hasil tambah dia ni, hasil tambah ni akan jadi jarak dia tau. Hasil tambah 51 campur 49 campur 47 campur 45 campur, dia akan jadi jarak. Jarak pergerakan dia. Okey. Jadi kat sini kita akan ambil jarak dia sama dengan satu janjang, kita panggil dia SN. Sama juga ni. Ini pun ada SN dia. Jarak dia. Kat mana bertemu? Tak tahu. Bila dia bertemu? Tak tahu. Macam mana dia boleh bertemu? Apabila jumlah hasil tambah dia jadi 10 meter. Yang ini pergi, jumlah dia jadi 10 meter, bertemulah. Sebab dia bergerak dengan masa yang sama. Nampak? Jadi maksudnya SN kiri ni, SN kiri campur S1 lah. Ni 1 ni 2 lah, senang lah. Letak SN1 campur SN2 sama dengan 10 meter. Sama dengan. Contoh kita ambil sama dengan. Tempat dia bertemu.
10 meter maksudnya apa? 10 1000 cm. Sebab apa? Unit kita cm kat atas. Okey, jom kita try tengok. Apa jadi cerita dia? Yang pertama, SN yang pertama adalah N per 2. Okey. 2A campur dengan N tolak 1. D kita adalah negatif 2. Okey. Tutup. Campur dengan SN yang kedua. Kita ambil kat situ. N per 2. 2 kali 25 campur N tolak 1. D kita kat sini negatif 1. Okey, sama dengan 1000 tu. Selesai kan ni? Dapatlah cerita dia. Nampak? Ni, per 2 ni, nampak? Per 2 dua ekor ni bawa pergi sebelah. Kan? Dia akan jadi apa? N 102 tolak 2N campur 2 campur dengan N 50 tolak N campur 1 sama dengan 2000. Kita darab semua dengan 2 kan. Kembangkan, kita akan dapat kat sini negatif 2N kuasa 2 campur 104N. Campur, negatif juga negatif N kuasa 2 campur dengan 51N. Tolak 2000 sama dengan kosong. Jadi N negatif 3N kuasa 2 campur dengan 155 N tolak 2000 sama dengan kosong. Cuba faktor Ishraq berapa dapat? Dia dapat X1 80/3, X2 25. Kita ambil yang 25. Okey. Jadi kita dapat N tu sebenarnya siapa? N tu adalah saat, nampak? Setiap saat dia bergerak. Jadi N tu dah akan dapat berapa? 23, 25? 25. Dia dapatlah jawapan kita. Oleh sebab itu, dia tanya, soalan dia, hitungkan masa kedua-dua bola itu bertemu, iaitu T sama dengan selepas 25 saat. Cikgu, yang 2 tu kita tak hantar pergi sebelah 2 kali aja. Kita faktorkan je. Dia sebenarnya kita guna konsep bandingan, maksudnya nak hilangkan 2, darab semua dengan 2. Darab dengan 2, darab dengan 2, darab dengan 2 macam tu. Jangan hantar seorang-seorang, tak jadi. Kan? Cikgu, saya try guna yang soft tu. Lepas tu dia dapat 26.67. 26.67 yang pakai soft? Soft yang atas ni? Kuadratik kamu tak boleh pakai soft kerana dia kacau. Okey. Jaga-jaga kuadratik dia. Sekejap saya try tau. Kadang kuadratik ni bahaya kalau kita pakai soft. Sebab kuadratik bila kita soft dia akan ambil satu side je. Sebab jawapan ni satu. Sepatutnya kuadratik jawapan kita kena dapat 2 kan. Saya try
Boleh Syafiqah, tapi kena ambil yang ni. Syafiqah kereta saya lah. Okey. Kalkulator hitam tu dia bagi satu jawapan je, dia bagi yang ni. Kalau kau pakai soft, biasanya kalkulator akan bagi yang 26.666 ni. Dia tak bagi yang atas ni. Kan? Lepas tu, kalau kuadratik, elok kita pakai apa? Kita buat, kena buat, dapatkan kuadratik dulu. Expand dulu. Okey? Okey. Kita tengok satu lagi soalan. Tak sempat masuk tadi. Saya bagi nota pasal geometri. Tak sempat. Buat soalan ni kan. Ini pun dah berpusing ni. Tengok. Baldi pula. Baldi. Nombor 4. Rajah menunjukkan sebuah baldi. Tinggi dia H. Okey. Penuh berisi air. Kebocoran kecil berlaku menyebabkan tinggi aras air itu berkurang 4 cm pada saat pertama. Ini kalau kira pakai perbezaan ni best Syrak. Oh. Kau bayangkan keluar soalan ni, kau ingat soalan ni perbezaan. Tak nangis. Jangan main. Waktu kena first time buat. Kena dapat soalan ni. Alamak. Ini rate of changes. Pergi buat. Macam mana kau nak cari formula istifal baldi? Tak nangis. Saya sekali tengok pun nampak macam cadar cikgu. Dia betul bahaya. Kena sekali buat kan. Rasa macam kalau kamu dah belajar perbezaan, biasanya orang akan pakai kadaran je ni. Memang akan pakai kadar. Tapi sebenarnya dia bukan kadar. Dia adalah apa? Janjang. Kalau jumpa sekali, dah tahu. Kebocoran berlaku menyebabkan tinggi aras air berkurang 4 cm. Ni H dia. 4 cm, kemudian 3.8, kemudian 3.6. Seterusnya sehingga baldi tersebut kosong. Cari masa diambil untuk semua air habis keluar. Wow. Nilai nilai H. Okey. Okey, macam mana? Apa idea kamu? Ada idea? Dia boleh pakai hasil tambah yang A tambah EN tu ke cikgu? Apa idea dia? Cuba kau faham. Apa ni? Ni apa? Dia punya janjang pasal air yang bocor. Tinggi yang T1 kan cikgu? Ya? T1. Air tu dia berkurang tau. Ini tinggi dia berkurang tau. Berkurang sebanyak apa? 4, 3.8, 3.6. Kan maksudnya dia makin apa? Makin turun. Sampai last apa? kosong. Sampai dia tak turun dah. Dia tak turun dah. Nak turun macam mana? Dah tak boleh turun. Air dah habis. Macam tu. Ini cerita dia. Nampak? Okey. Jadi kita dapat ni. Okey, itu soalan untuk apa? Ini boleh dapat masa diambil. Maksudnya setiap saat kan. Ini satu saat. Berapa kosong berapa saat boleh dapat. Okey, macam mana nak cari nilai H? SN. Yes, betul. SN. Sebab apa? Ni campur ni sampai kosong. Maksudnya itulah nilai H kita. Betul tak? Kan? Dia turun. Kan? Cuma ada sikit je nanti kita akan cuba adjust. Tengok
Di sini kita akan adjust dia nilai H sebenar. Jadi kita akan ambil kat sini, saya akan cari ni dulu. Yang ini maksudnya A kita sama dengan 4, manakala D kita sama dengan negatif 0.2. Kan? Jadi kita nak cari apa jadi bila kita punya SN pula, TN sama dengan 0. Habis. Kan? Jadi kat sini kita akan buat 0 sama dengan A kita 4 campur N tolak 1, D kita negatif 0.2. Okey. Ni kita akan bawa ke sebelah. Dia akan jadi negatif 4 per dengan negatif 0.2. Okey. Kemudian campur 1. Oh, tak nampak, tak apalah. Dia kira kot. Negatif 4 bahagi dengan negatif 0.2. Dapat 21. Jadi N kita adalah selepas 21 saat. Kan? Masa dia ambil adalah 21 saat. Jadi akan turun-turun sampai dia tak turun dah. Maksudnya bila dia tak turun, maksudnya air dah habis. Kan? Okey. Boleh faham? Okey. Yang ini tak, ini okey, ni okey. Kan? Problem dia kat sini B, soalan B, tengok soalan B. Soalan B nilai H biasanya ramai salah. Okey. Kalau kamu buat kata SN kan, SN. Okay, kita akan buat SN. SN kita akan ambil kat sini apa? 21 per 2. Kan? A kita 4 campur 0. Sebab kita ada TN. Nampak? Kita akan dapat kat sini 42. Betul? 42. Tapi ni SN. Kamu kena ingat soalan tanya H, bukan SN. Dia tanya H. Okey? Jadi siapa jawab 42? Dia ada salah sikit. Okey. Apa H kita? H adalah sama dengan 42 campur 4. H adalah sama dengan 46. Kenapa 46? Siapa dapat? Kenapa 46? 4 tu waktu air dia tak bocor lagi. Dia ini adalah cm 4 cm pertama dia turun, betul tak? Dia turun. Nampak? Ini adalah jumlah bila kita campur semua, jumlah dia turun. Turun. Kan? Jumlah kejap. Oh, tak boleh samalah. Sorry. Dia turun 4 H turun 4. Turun 4, turun 3.8, turun. Oh, salah. Saya salah. Betul. SN adalah H. Sebab dia turun daripada atas sekali, dia turun, dah kira tinggi dia dah 4. Turun sampai tak turun dah. Jumlah semua boleh campur adalah H, betul. Sorry, yang ni salah faham. Ada setengah soalan satu lagi tu, kita kena campur balik. Oh cikgu, yang SN ni dia dah campur. Oh, sebab dia dah campurkan Soalan ni 4 saya kena lukis baru saya nampak. Jadi saya punya fahaman saya salah. Bila saya nak lukis, bila saya draw saya faham. Oh betul. Dia tak dah tambah 4. Sebab dia turun daripada sana, daripada atas, dia turun tu dia dah kira dah. Turun. Kalau kau buat macam ni, kau nampak. Turun, campur semua. Kan? Maksudnya kita akan dapat jumlah semua turun tu adalah sama dengan H. Tak payah tambah 4. Sorry, silap. Cikgu, kalau kena tambah balik tu tinggi sangat aras pemikiran tu, cikgu. Tambah macam mana? Kalau kena tambah balik 4 tu, tinggi sangat aras pemikiran dia. silap fikir. Saya fikir tadi dia turun baru dia start kira. Oh tak. Dia kira pada awal. Turun. Boleh? Okey.
Dahsyat ini baru janjang aritmetik. Sebenarnya aritmetik ni asas dalam janjang. Bila kau faham aritmetik, geometri lebih mudah. Dia jadi lebih mudah. Kan? Tapi bila tak faham aritmetik, geometri akan jadi sangat susah. Okey. Soalan macam ni, kebocoran ni dalam geometri pun ada. Jalan geometri dia tak kira macam ni, dia tak bagi tinggi, dia bagi percentage. Setiap saat hilang 5%. Setiap saat 5% air hilang. Aku kira. Kan? Itu lain cerita dia. Okey. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Tak sempatlah hari ni kita nak belajar apa? Janjang geometri. Kan? Jadi kita akan sambung insya-Allah minggu depan pasal janjang geometri. Okey? Tapi kalau kamu ada soalan pasal janjang aritmetik, boleh. Saya tak tengok buku teks lagi. Buku teks kamu pun soalan dahsyat-dahsyat juga belakang dia. Soalan bahagian yang last topik bahagian janjang aritmetik tu. Tu dahsyat juga. Latihan apa dia panggil? Formative. Yang tu. Cuba tengok tu. Kalau ada masalah, boleh tanya saya. InsyaAllah. Okey? Boleh? Boleh cikgu. Boleh Jadi sampai hari ni sampai sini dulu insya-Allah. Kan? Kamu start sekolah bila? Dengar cerita dah boleh masuk sekolah dah ni? Ya ke cikgu? Belum? 1 September. Bukan 1 September cikgu. 1 September. Kalau saya masuk dah start trial dah. Sekolah asrama masuk dulu ke? Entahlah cikgu. Saya tengok budak asrama dah kena masuk dah ni. Hei. Cari pasal, jangan cari pasal. Kan? Masuk kena lagi, balik lah sampai SPM. Orang nak ambil SPM ni. Kan? Okey, tak apalah. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? 1 September. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.